Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Dalam sebulan lagi, geng Perikatan Nasional yang pertikai saya akan terduduk. Bukan kenyataan saya, kenyataan daripada Rafizi. Dalam sebulan lagi, geng Perikatan Nasional yang mempertikai Rafizi akan terduduk. Kenyataan daripada Menteri Ekonomi hari ini. Menteri Ekonomi, salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, dan juga timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli membuat kenyataan mengejutkan. Sebelum kita teruskan isu panas, isu hangat daripada channel ini, saya ingin mengucapkan selamat Christmas, selamat Hari Natal kepada yang menyambut perayaan Hari Natal, dan kepada seluruh rakyat Malaysia selamat menyambut Tahun Baharu yang tidak lama lagi. Dan saya meminta juga Anda share video ini supaya seluruh Malaysia pun tahu tentang isu hangat yang ada daripada channel saya. Dan tekan butang subscribe, like, dan share. Terima kasih semua, Anda memang terbaik. Oke, kita teruskan. Biarpun menerima kecaman berikutan, kenyataan nasihat kepada pengguna, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli tidak takut dengan pandangan umum. Sebaliknya, yakin rakyat yang rasional akan mula memahami dan ikut serta apa yang disarankan. Beliau juga berkata, kenyataannya sebelum ini adalah mengenai usaha untuk menyuntik, lebih ke anjalan harga sebagai satu mekanisme mengawal harga barang selain langka di peringkat pembekal, yaitu melawan monopoli, menambah bekalan. Kita mula dengan yang ini, insya Allah sedikit demi sedikit kita kembalikan kuasa pengguna. Jangan takut dengan pandangan umum. Rakyat yang rasional akan mula memahami dan ikut serta, menerusi kenyataannya di Twitter Rafizi Ramli. Rafizi juga berkata, beliau tidak pernah lari dari perkara kontroversi jika itu menyelesaikan masalah. Masa saya bercakap mengenai Datuk Seri Azmin Ali pada tahun 2016, penyokong Pakatan Harapan, maki. Masa saya cakap, PH perlu fokus menang lebih 80 kursi untuk jadi blok terbesar pada Mac 2022. Semua gelak dekat saya. Soal harga pun sama, katanya. Beliau juga berkata dalam sebulan lagi, geng PN yang mempertikaikan semua itu akan terduduk. Adakah ini tergolong, nama-nama ini tergolong dengan top 2 Perikatan Nasional, pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan timbalan pengurusi Perikatan Nasional yaitu Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Sama macam mereka terduduk soal lain yang asalnya kontroversi, tapi bila hujannya dibentang satu persatu, rakyat yang cerdik faham, kata Rafizi. Pada Jumaat lalu juga, Rafizi ada berkata, pengguna perlu berperanan menjadikan penawaran dan permintaan terhadap barangan lebih anjal, termasuklah dengan tidak membeli produk yang dijual pada harga lebih mahal berbanding sebelum ini. Beliau juga berkata, seandainya pengguna tidak membeli ataupun menggunakan produk yang menawarkan harga yang tidak berpatutan, ia akan memberi gambaran kepada peniaga dan pembekal untuk tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga barangan. Katanya, ketika ini pun, biarpun harga barangan terus meningkat, pengguna dilihat masih bersedia membayar. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Rafizi Ramli, di mana beliau berkata, masa terdekat ini geng Perikatan Nasional, mungkin termasuk Azmin Ali, Muhyiddin Yassin, Hadi, dan siapa sajalah yang mempertikai beliau, kata Rafizi akan terduduk. Menjadi tanda tanya daripada saya, kenapa tunggu sebulan? Jadi teman-teman semua, apa komen Anda? Anda boleh komen di video ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info, untuk isu-isu hangat daripada channel ini. Terima kasih Malaysia. Kejutan besar tuan-tuan dan puan semua. Satu kejutan besar. Ini memang panas, paling wow, paling kau-kau. Kalau benar ini berlaku, saya rasa Hadi akan tersenyum lebar. Seperti yang kita tahu, Muafakat Nasional adalah mesra PAS UMNO. Jadi hari ini satu kenyataan daripada Shahabuddin.com
baru-baru ini, satu kenyataan ini yang saya betul-betul nak kongsi dengan kamu supaya Anda pun tahu, bukan saya sendiri saja tahu. Sebelum kita meneruskan isu hangat pada hari ini, saya meminta jasa baik, meminta kerjasama tuan-tuan dan puan, saudara-saudari untuk support channel ini. Tolong share video ini supaya rakyat Malaysia yang lain tahu keberadaan channel Fels Lifestyle. Jangan lupa tekan butang subscribe. Terima kasih, Anda semua terbaik. Oke, baik, kita teruskan. Daripada syabudin.com, Anwar Musa, di mana keberadaan Anwar Musa? Status beliau. Bukan di mana dia sekarang. Kita tahu dia mungkin di rumah kah, jalan-jalan kah. Oke, Anwar Musa masuk PAS, Parti Agama Se-Islam Malaysia. Bekas Ketua UMNO bahagian Ketere yang juga Presiden Pertubuhan Bukan Kerajaan yaitu NGO, Presiden Muafakat Nasional MN, Tan Sri Anwar Musa tidak menolak kemungkinan akan menyertai salah satu parti politik yang telah membuat tawaran kepadanya sebelum ini. Anwar Musa bagaimanapun berkata, beliau akan membuat penilaian untuk menyertai parti yang dilihat bertepatan dengan idealisme dan jiwa perjuangannya. Menurutnya juga, buat masa ini beliau mahu memberi tumpuan kepada pembentukan muafakat nasional yang lebih stabil. Saya telah dijemput oleh 3 parti politik yang berbeza untuk menyertai mereka. Buat masa ini, saya tidak dapat berparti, tetapi secara jujur, sebagai seorang yang berjiwa politik, menurut Tan Sri Anwar Musa, tidak dinafikan kemungkinan beliau akan menyertai salah satu parti politik yang sedia ada. Saya lebih berminat kepada parti yang menyatu padukan umat Islam dan sama sekali tidak menafikan hak-hak bukan Islam di negara ini. Selain itu juga, parti itu perlu mempertahankan kejujuran, tidak melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, katanya ketika beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir di Kampung Sri Kulim. Anwar Musa yang juga bekas ahli parlimen Ketere menegaskan, Muafakat Nasional bukan sebuah parti politik dan beliau tidak bercadang untuk menambahkan lagi bilangan parti politik yang sedia ada. Ada yang kata Muafakat Nasional akan menjadi satu lagi parti politik. Jadi saya menegaskan, kita tidak bercadang untuk menambah bilangan parti politik yang sedia ada. Ia akan menyebabkan perpecahan, terutamanya dalam kalangan orang Melayu. Misi Muafakat Nasional menggalakkan permufakatan dalam kalangan parti politik dan bukan kita jadi satu lagi parti politik. Itu tidak jadi muafakat, itu bukan tujuan kita. Oke, baik, tuan-tuan dan puan semua, adakah Anda setuju sekiranya Anwar Musa masuk PAS bersama-sama dengan Tan Sri Abdul Hadi Awang, di mana beliau berkata saat ini perjuangannya mungkin lebih kepada sama seperti perjuangan PAS, yaitu beliau mengaku lebih berminat kepada parti yang menyatu padukan umat Islam. Adakah pilihan Anwar Musa ini tepat? Ataupun mungkin Anwar Musa akan menyertai Pakatan Harapan ataupun menyertai BN, sekalilah dengan Kerajaan Perpaduan. Atau bagaimana komen Anda? Seperti pejuang juga, apa status pejuang hari ini setelah banyak yang melepaskan jawatan? Mahathir sendiri telah melepaskan jawatan, Khairuddin sendiri telah melepaskan jawatan. Adakah Mukris Mahathir akan join Perikatan Nasional? Adakah Mukris Mahathir akan membawa pejuang masuk ke dalam Pakatan Harapan atau bagaimana? Jadi berita hari ini, Anwar masuk di mana yang sebenarnya yang Anda rasa boleh dan apa kepentingannya? Dan terdekat kita dapat lihat Anwar Musa mungkin akan masuk PAS.